Tema Sains Hayat, tajuk Sistem Rangka Manusia. Pada akhir pembelajaran, murid sepatutnya boleh memerihalkan fungsi rangka utama manusia. Yang kedua, murid boleh mengenal pasti tulang dan kedudukan sendi dalam sistem rangka manusia. Yang ketiga, murid boleh menyatakan fungsi sendi dalam sistem rangka manusia. Dan yang keempat, murid boleh menakul kepentingan sistem rangka kepada tubuh manusia. Okey, sekarang murid-murid perhatikan pada rangka manusia yang ditunjukkan dalam gambar. Rangka manusia pandangan sisi, pandangan belakang dan juga pandangan hadapan. Okey, rangka manusia terdiri daripada 5 bahagian. Iaitu yang pertama adalah tulang rusuk, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang tangan, yang keempat tulang kaki dan yang kelima ialah tengkorak. Apakah fungsi tengkorak? Murid-murid boleh merujuk kepada gambar yang tunjukkan. Gambar yang pertama, gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Seperti yang kita tahu, organ yang terdapat pada bahagian atas badan kita, iaitu pada bahagian kepala kita, ialah otak. Jadi fungsi tengkorak ini sangat penting, iaitu melindungi otak kita daripada kecederaan. Apakah fungsi tulang rusuk? Untuk pengetahuan murid, setiap manusia mempunyai 24 tulang rusuk, iaitu 12 pasang tulang rusuk, 12 di sebelah kanan dan 12 di sebelah kiri. Jumlahnya 24, iaitu 12 pasang tulang rusuk. Jadi apa fungsi tulang rusuk ni? Okay, lihat pada gambar tersebut, di bahagian dada kita ada organ yang penting, iaitu peparu. Peparu fungsinya dalam proses pernafasan dan juga jantung untuk peredaran darah. Okay, jadi fungsi tulang rusuk ini adalah melindungi organ dalaman seperti peparu dan jantung. Okay, lihat dalam gambar yang seterusnya, ada peparu kanan, peparu kiri dan juga ada jantung di situ, termasuklah yang berwarna coklat gelap itu adalah hati. Jadi fungsi tulang rusuk adalah untuk melindungi organ dalaman. Fungsi tulang yang seterusnya iaitu tulang belakang. Apakah fungsi tulang belakang? Okay, fungsi tulang belakang adalah untuk menyokong tubuh. Dalam keadaan kita berdiri, tulang belakang ini berfungsi untuk menyokong tubuh kita. Malah dalam keadaan kita duduk juga, tulang belakang ini berfungsi untuk menyokong tubuh kita. Okay, ini adalah gambar menunjukkan postur tubuh kita yang betul dalam keadaan berdiri. Dan dua yang lagi tu yang ditandakan dengan pangkah adalah keadaan di mana tulang belakang kita tidak berada pada keadaan yang betul. Okay, gambar yang seterusnya adalah daripada pandangan belakang, menunjukkan kedudukan tulang belakang kita yang lurus dan yang sebelahnya adalah tulang belakang yang mengalami masalah. Dia tidak lagi berada dalam keadaan yang lurus tapi telah menjadi bengkok. Okay, seterusnya adalah fungsi tulang tangan dan tulang kaki. Tulang tangan dan tulang kaki kedua-duanya berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Sebagai contoh, apabila kita berlari ataupun kita berlari pecut, tulang kaki dan tulang tangan kedua-duanya berfungsi untuk sokongan kepada tubuh kita dan juga untuk pergerakan. Dengan adanya tulang belakang untuk menyokong tubuh dan juga tulang kaki serta tulang tangan yang berfungsi sebagai sokongan dan untuk pergerakan, membolehkan badan kita digerakkan seperti dalam gambar yang berikut. Okay, murid telah pelajari rangka manusia terdiri daripada tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, tulang kaki dan tulang tangan. Tetapi bagaimanakah tulang-tulang dalam rangka manusia bersambung? Okay, sendi menyambungkan tulang-tulang dalam rangka manusia. Apakah yang dimaksudkan dengan sendi? Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang.
Ini adalah contoh di mana terdapatnya sendi-sendi pada lutut dan bahu, pada tulang belakang, pada lutut. Murid harus tahu setiap jenis sendi ini membenarkan pergerakan yang berbeza. Setiap sendi ini mempunyai jenis-jenisnya yang berbeza dan membenarkan pergerakan yang berbeza. Sekarang kita lihat di manakah terletaknya sendi. Yang pertama pada tengkuk, yang kedua pada bahu, yang ketiga pada siku, yang keempat pada kita punya tulang belakang, pada bahagian pinggang yang membolehkan kita membungkuk. Yang kelima, di tulang pinggul kita yang membolehkan kita untuk melangkah. Yang keenam, pada pergelangan tangan dan jari-jari kita. Yang ketujuh, pada lutut. Dan yang seterusnya, pada pergelangan kaki dan jari-jari kaki kita. Sendi-sendi yang menyambungkan tulang-tulang dalam tubuh kita membolehkan pergerakan dan juga keboleh lenturan tubuh. Seperti dalam gambar tersebut. Gambar yang pertama, gambar yang kedua dalam perlawanan sepak takraw. Yang ketiga, gimnastik. Dan yang keempat, murid-murid jangan buat aksi ni tanpa pemantauan daripada ahli yang profesional. Sekarang mari kita lihat sendi-sendi yang terlibat pada bahagian badan kita ni dalam keadaan posisi yang tertentu. Seperti dalam gambar berikut, sendi yang terlibat adalah pada bahagian tengkuk kita, pada bahagian bahu, pergelangan tangan juga jari, pada bahagian tulang belakang tu. Pada bahagian lutut, pada pergelangan kaki dan juga pada bahagian pinggul. Untuk gambar yang kedua, dalam keadaan kita duduk bersimpuh, kita nampak kat situ kan, seolah-olah tengkorak tu memandang ke arah kiri. Jadi sendi pada tengkuk terlibat, pada bahagian bahu, pada bahagian pergelangan tangan, pada bahagian siku. Yang seterusnya pada tulang belakang tu, pada bahagian pinggang, pinggul, pada bahagian pergelangan tangan dan juga jari, pada bahagian lutut dan juga pergelangan kaki. Untuk gambar yang ketiga, pada bahagian bahu, siku dan juga pada bahagian jari. Sekarang mari kita sama-sama perhatikan dan nyatakan kepentingan rangka manusia berdasarkan situasi yang ditunjukkan. Lihat pada situasi yang pertama, situasi yang biasa kita lihat dalam kelas, dalam keadaan murid duduk dan kemudian murid berdiri apabila guru masuk ke dalam kelas. Jadi apakah yang akan terjadi pada tubuh kita jika tiada sistem rangka? Tulang belakang ni fungsinya untuk menyokong tubuh dan tulang tangan serta tulang kaki membenarkan pergerakan dan juga sokongan. Jadi sekiranya kita tidak mempunyai tulang ini, maka murid tidak akan dapat melakukan pergerakan dari keadaan dia duduk, kemudian berdiri, dan daripada keadaan berdiri, kemudian dia duduk semula. Untuk situasi yang kedua, apakah yang akan terjadi kepada bentuk tubuh jika manusia tidak mempunyai sistem rangka? Kita mempunyai 5 jenis tulang: tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tangan dan tulang kaki. Dan kesemua tulang ini memberikan bentuk kepada tubuh manusia. Sekiranya kita tidak mempunyai tulang-tulang ini, maka tubuh kita akan menjadi lembek seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut. Untuk situasi yang ketiga, apakah yang akan terjadi kepada otak jika tidak dilindungi oleh sistem rangka? Di dalam gambar tu dapat dilihat bola yang dibaling tu terkena pada kepala salah seorang pemain. Jadi sekiranya kepala kita tidak mempunyai tengkorak, bola tersebut terkena pada otak boleh menyebabkan kecederaan yang serius kepada
otak. Okey, sebagai latih to be, mari kita sama-sama namakan tulang yang ditunjukkan dalam gambar. Yang pertama, tengkorak. Yang kedua, tulang belakang. Yang ketiga, tulang rusuk. Yang keempat, tulang tangan. Dan yang terakhir, tulang kaki. Soalan latih to be yang kedua. Lihat pada gambar rajah tersebut untuk tulang yang bahagian bawah. Itu adalah tulang belakang. Tulang belakang berfungsi untuk menyokong tubuh. Seterusnya, lihat pada bahagian tulang yang diwarnakan. Itu adalah tulang tangan. Tulang tangan berfungsi sebagai sokongan dan pergerakan. Soalan latih to be yang keempat. Lihat pada gambar tersebut, itu adalah sendi. Sendi ialah tempat pertemuan dua atau lebih tulang. Tahniah dan terima kasih kepada semua murid dan penonton yang telah mengikuti pembelajaran untuk topik sistem rangka manusia dari awal sehingga akhir. Dan sebagai tanda sokongan, saya mengharapkan murid-murid dan para penonton untuk menekan butang subscribe supaya saya lebih bersemangat untuk menghasilkan video PDPC untuk kegunaan murid-murid. Terima kasih.